Islam masa kini dalam memartabatkan peradaban. Ini adalah Google Site kami. Seterusnya ialah video wawancara bersama dua orang responden atau moderator yang kami jemput, iaitu Ustaz Hazman bin Hashim, seorang pendakwa bebas dan mempunyai ijazah sejarah muda Usuluddin, dan yang kedua Encik Muhammad Helmi bin Rosli, seorang jurutera. Wawancara ini bertujuan untuk menjawab persoalan kajian kami, iaitu cabaran umat Islam masa kini dalam memartabatkan peradaban. Yang seterusnya, ini adalah artikel dan akhbar berkaitan dengan tajuk kami. Seterusnya ialah ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada Farhana Akila binti Osman, Zarina Nazira binti Zul Arman, Siti Khadijah binti Ahmad, Muhammad Zafri bin Azman dan Nurul Ain binti Abdullah. Seterusnya saya akan serahkan kepada Siti Khadijah untuk bahagian pengenalan. Terima kasih. Sekarang saya akan teruskan kepada pengenalan. Dalam dunia moden ini, umat Islam sering menghadapi pelbagai cabaran yang melanda mereka. Cabaran-cabaran ini perlu ditangani dengan baik agar ia dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menjadi barah dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa cabaran yang dihadapi umat Islam dalam mengekalkan tamadun. Kajian ini membawa kepada pembincangan tentang cabaran ini dan mencadangkan penyelesaian yang perlu diambil untuk menanganinya. Islam di zaman moden ini berhadapan dengan pelbagai cabaran sama ada luaran maupun dalaman. Masyarakat Islam berdepan dengan dilema dan kecelaruan budaya mempengaruhi pemikiran mereka dalam situasi untuk mempertahankan tradisi atau melakukan perubahan modernisasi. Malangnya disebabkan masalah dalaman dan kelalaian umat Islam sendiri menyebabkan usaha memartabatkan tamadun dunia terbantut. Dalam dunia era teknologi maklumat dan serba moden ini, umat Islam perlu memulihkan kehebatan ummah dalam tamadun dunia. Era globalisasi yang kita hadapi kini memperlihatkan suasana baharu dalam kehidupan masyarakat dunia dan masyarakat Islam itu sendiri. Oleh itu, kajian ini akan cuba mengenal pasti cabaran yang dihadapi umat Islam kini untuk memartabatkan peradaban dan mengutarakan cadangan untuk sentiasa mengekalkan peradaban dalam Islam serta pada era globalisasi kini. Terima kasih dan saya akan pas kepada saya punya kawan dan seterusnya. Terima kasih Siti Khatijah. Permasalahan kajian. Kedatangan Islam ke dunia telah memberikan satu kesan yang besar sehingga berjaya menolak corak hidup jahiliyah dan memberi harapan baru transisi masyarakat Arab dari zaman gelap ke zaman menghormati norma-norma kehidupan bermasyarakat. Dalam masa 50 tahun yang pertama, Islam dapat berkembang pesat sehingga dapat menguasai beberapa wilayah lain seperti Afrika Utara, Iraq, Mesir dan Al-Syam. Islam adalah agama yang bertamadun. Akan tetapi, pada zaman sekarang, terdapat banyak halangan dan cabaran pada umat Islam untuk mengekalkan tamadun ini. Budaya hedonisme adalah perkara yang perlu dihadapi oleh umat kini. Hedonisme menurut pengertian Kamus Dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Ia juga berkait dengan sikap suka berhibur, suka kepada hiburan sehingga boleh melalaikan seseorang dari tujuan utama mereka diutuskan di atas muka bumi ini. Tanpa pegangan akidah yang kukuh akan menyebabkan sesiapa sahaja mudah diresapi dengan serangan pemikiran yang dilancarkan ke atas umat Islam. Selain itu, agenda gender atau jantina juga menjadi cabaran untuk umat Islam. Perkara ini dibangkitkan oleh feminis atau pejuang-pejuang wanita. Pejuang-pejuang wanita sering menjadikan isu gender sebagai sasaran. Tujuan mereka adalah untuk memperjuangkan kesaksamaan wanita. Mereka menganggap bahawa undang-undang keluarga Islam yang ada seperti memberi ketidakadilan kepada wanita. Lebih parah lagi, ada yang menganggap Islam menindas kaum wanita, tidak memberi kebebasan dan mengongkong wanita daripada melakukan aktiviti kemasyarakatan. Rujukan daripada Muhammad Roslan Muhammad Noor 2011,
tajuk menangani cabaran umat Islam era moden. Seterusnya, antara cabaran yang datang dari kalangan umat Islam sendiri ialah kejahilan dan kurang penghayatan umat Islam terhadap akidah Islam. Sebagai contoh, terdapat umat Islam yang mengikut ajaran sesat sedangkan ia adalah bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Antara ciri-ciri umat Islam yang dipengaruhi ajaran sesat ialah menghalalkan sesuatu yang haram, mempunyai gutu sebagai Imam Mahdi atau Nabi, mempercayai ada lagi Nabi dan Rasul yang lain selepas Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Rujukan oleh Engku Ahmad Zaki Engku Alwi 2007, tajuk Cabaran-cabaran semasa umat Islam dan penyelesaiannya menurut agama. Pada 2006, Mufti Perak pula berpendapat bahawa antara cabaran yang dihadapi oleh umat Islam di negara ini adalah pemindahan budaya dari barat, wabak AISD ataupun HIV, secularism dan pluralism. Sekian sahaja, saya akan paskan objektif kajian kepada kawan sekumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Zarina. Okey, kita pergi ke objektif kajian. Terdapat 5 iaitu mengkaji maksud peradaban dalam memartabatkan umat Islam. Yang kedua, mengekal pasti faktor peredaran zaman yang menyebabkan kemerosotan umat Islam. Yang ketiga, mengekalkan pasti langkah-langkah dalam memartabatkan umat Islam. Yang keempat, mengekal pasti masalah-masalah yang timbul dalam memartabatkan umat Islam. Yang kelima, mengenal pasti cara-cara untuk mengimbangkan kehidupan agama dan kehidupan duniawi. Seterusnya, kita pergi ke slide seterusnya. Terima kasih. Seterusnya ialah dapatan kajian. Kajian ini membincangkan tentang cabaran umat Islam pada masa kini dalam memartabatkan peradaban. Kumpulan pengkaji telah mengambil keputusan untuk menemu ramah Ustaz Hazman bin Hashim, iaitu pendakwa bebas dalam bidang dakwah dan pembangunan keluarga sebagai responden pertama, dan Encik Muhammad Hilmi bin Rosli, seorang jurutera solah, sebagai responden kedua. Sesi wawancara bagi responden pertama telah berlangsung pada Rabu 12 Oktober 2022. Manakala sesi wawancara responden kedua berlangsung pada Khamis 13 Oktober 2022. Semua ahli kumpulan terlibat dengan sesi wawancara telah dilaksanakan secara online di platform Google Meet. Hasilnya telah direkam. Objektif 1. Mengkaji maksud memartabatkan peradaban dalam kalangan umat Islam. Ustaz Hazman berpendapat adab bermaksud tingkah laku, perangai, sikap dan akhlak. Untuk membina peradaban dalam Islam bermakna membina masyarakat dan juga membina kemajuan mengikut acuan yang ditetapkan oleh agama dan juga membina tamadun dengan nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai akhlak yang mulia supaya ia dipandang mulia dan hebat dengan situasi yang dimiliki itu. Manakala bagi Encik Hilmi berpendapat akhlak dan adab berkait rapat. Adab dalam Islam ialah mestilah berbalik kepada ketuhanan dan berakhlak mengikut sunnah dan mengikut Nabi Muhammad SAW. Objektif kedua, mengenal pasti faktor peredaran zaman yang menyebabkan kemerosotan umat Islam. Faktor yang dibincangkan oleh Ustaz Hazman yang menyebabkan kemerosotan umat Islam kerana umat Islam berdepan pelbagai situasi dan cabaran dari segi semua aspek. Di antaranya ialah golongan muda yang mudah terjebak dalam budaya pemakaian, pergaulan serta pelbagai yang boleh menyebabkan kemerosotan Islam. Dalam Islam ini terdapat nilai-nilai tersendiri yang perlu ditetapkan. Antaranya ialah nilai moral dan nilai yang dipegang teguh dalam umat Islam. Selain itu, perbuatan yang tidak bermoral seperti LGBT akan menyebabkan kemerosotan. Proses medonisasi pasti akan berlaku kerana dunia ini berubah dari semasa ke semasa, tetapi Islam tidak menghalang. Tapi proses medonisasi perlulah seiring dengan nilai-nilai yang diamalkan oleh umat Islam. Manakala dari segi pandangan Ustaz Hilmi ialah pengaruh budaya barat yang semakin berleluasa di kalangan umat Islam. Antara penyumbang terbesar dalam kemerosotan umat Islam ialah social media yang dimuat naik oleh budaya barat yang mudah terikut di kalangan remaja.
Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam memberi perbezaan antara budaya barat dan budaya Islam kerana tak semua budaya barat memberi impak yang buruk dalam Islam. Okay, objektif ketiga, mengenal pasti cara-cara untuk menyimbangkan kehidupan agama dan kehidupan duniawi. Hasil daripada wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden pertama iaitu Ustaz Hazman bahawasanya pada zaman kini terlalu banyak cabaran serta perkara yang tidak sewajarnya berlaku. Cara untuk menyimbangkan kehidupan agama dan kehidupan duniawi ialah dengan memahami dan mendalami agama Islam dengan lebih lagi. Daripada surah Al-Qasar ayat 77, Allah membuat perumpamaan atau analogi untuk kehidupan agama dan kehidupan duniawi Islam, menyuruh kita untuk mengejar dan mencari pahala untuk akhirat dan jangan lupa untuk mencari habuan untuk kamu di dunia. Dalam surah Al-Qasar juga telah menyebut bahawa jangan sekali kita merosakkan di muka bumi kerana Allah sangat melarang perkara tersebut dilakukan oleh manusia. Janganlah kita melebih-lebihkan kehidupan duniawi dan janganlah kita terlalu fokus kehidupan agama, akhirat semata-mata, malah kita perlulah seimbang kedua-dua kehidupan iaitu agama dan duniawi. Menurut responden kedua pula iaitu Encik Helmi bahawasanya cara untuk menyimbangkan kehidupan agama dan kehidupan duniawi ialah dengan berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kehidupan duniawi tidak sepatutnya diasingkan dengan kehidupan agama kerana agama itu adalah menyuruh di mana sahaja kita berada, kita mestilah mengikut ajaran Islam. Walaupun kita berada di tahap hiburan sekalipun, kita tidak boleh mempersendakan agama walaupun hanyalah sebagai gurauan. Apabila majlis program tersebut tidak memuji Allah, Rasulullah, maka majlis program itu akan menjadi sia-sia. Begitu juga dengan kehidupan kita, apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan moden sekalipun, sebagai contoh membantu pelanggan dengan mengurangkan elektrik dengan menggunakan cahaya matahari daripada menggunakan natural gas dan bahasanya lainnya arang-arang yang mampu merosakkan dunia. Kita sebagai umat Islam perlulah menjadi orang yang berpengaruh kerana orang yang berpengaruh itu lebih baik daripada orang yang mempengaruhi diri kita. Objektif yang keempat ialah mengenal pasti langkah-langkah dalam memartabatkan semula peradaban umat Islam. Hasil daripada kajian wawancara yang telah dijalankan, berdasarkan pendapat responden pertama iaitu Ustaz Azman, pendekatan yang perlu diambil untuk memartabatkan semula peradaban umat Islam ialah yang pertama, hendaklah menguasai ilmu dan kemahiran. Mengikut responden pertama, ilmu dan kemahiran adalah sangat penting dalam membuat keputusan sama ada ianya baik ataupun tidak. Ia adalah langkah yang sangat penting dalam memartabatkan semula peradaban. Pendekatan yang kedua yang perlu digunakan ialah mempamerkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia. Jadi model yang baik dan menjadi insan yang berguna untuk orang lain. Sentiasa pamerkan nilai yang murni yang berada dalam diri kita. Pendekatan yang seterusnya ialah berhati-hati dan berwaspada dengan rancangan penjajah barat. Tidak sesekali terpedaya dan terpengaruh dengan budaya-budaya barat yang semakin menyesatkan umat Islam pada masa kini. Menurut responden kedua pula ialah Encik Hilmi, pendekatan yang perlu diambil dalam memartabatkan semula peradaban ialah bermula dengan individu kerana setiap individu mempunyai tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Setiap individu hendaklah sentiasa memperbaiki diri, melakukan amar makruf dan menjauhi nahi mungkar. Seterusnya, setiap individu juga diseru untuk sentiasa melakukan perkara yang baik yang dapat menjadi teladan kepada orang lain. Sentiasa perbaiki diri, seterusnya keluarga dan akhir sekali perbaiki peradaban masyarakat. Perbuatan yang tidak baik perlu dijauhkan dan dielakkan bagi memartabatkan semula peradaban. Akhir sekali, sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Seterusnya, saya akan pas kepada kawan yang seterusnya. Terima kasih Fahana Akila. Okey, seterusnya implikasi kajian.
Setelah menerima dan menyiapkan tugasan yang bertajuk Cabaran Umat Islam Masa Kini dalam Memertabatkan Peradaban, secara tidak langsung dapat menambah pengetahuan yang baru serta mencabar diri kerana tajuk ini jarang dibahaskan. Setelah pencarian dilakukan, banyak maklumat yang dapat diperolehi dan pandangan speaker jemputan dapat membuka minda kami dengan hujahan-hujahan mereka. Tajuk ini boleh dikaitkan dengan kehidupan sendiri atau sekeliling kita secara sedar ataupun tidak. Oleh itu, kita sebagai umat Islam kena haruslah menjaga maruah dan nama agama dengan cara menjaga identiti Islam dan memertabatkan peradaban dalam Islam. Bukan itu sahaja, hasil pencarian ini menyedarkan bahawa budaya hedonism semakin diterapkan ke dalam diri kita secara tidak langsung. Boleh berfikiran terbuka tetapi masih perlu ada batasnya. Oleh itu, kita perlu mencegah daripada perkara tersebut berlaku. Seterusnya, saya akan pas kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Kisah ini adalah refleksi ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Farhana Akila binti Osman. Assalamualaikum diucapkan bagi pembuka kata. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi, justru dengan hidayah dan kurnianya dapat kami menyiapkan tugasan Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) bagi semester ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ahli kumpulan saya iaitu Zarina Nazira, Siti Khadijah, Muhammad Zafri dan Nurul Ain kerana telah memberikan komitmen yang sangat bagus dan baik semasa menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada Puan Zuriani binti Ibrahim yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan sokongan kepada kumpulan kami sehingga dapat menyiapkan tugasan ini dengan sangat baik. Sepanjang melaksanakan tugasan yang diberi, saya telah mempelajari sesuatu yang baru. Ianya memberi saya ilmu dan pengalaman yang baru yang belum pernah saya rasai. Saya merasai keseronokan sepanjang saya menyiapkan tugasan ini kerana ahli kumpulan saya sentiasa memberikan kerjasama yang sangat baik dan sentiasa menukar pendapat dengan satu sama lain. Mereka juga memberikan sikap yang positif tanpa mengira waktu. Dengan itu, tugasan ini dapat disiapkan tepat pada masa yang telah ditetapkan dan tidak mengalami sebarang masalah. Akhir sekali, tugasan TITAS ini dapat lebih mengeratkan silaturahim antara kami serta dapat memberi kebaikan dan manfaat kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zarina Nazirah binti Zul Arman. Di kesempatan yang terluang ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan saya kerana banyak memberi kerjasama untuk menjadikan kerja khusus ini yang terbaik. Tidak lupa juga kepada pensyarah kami, Puan Zuriani binti Ibrahim yang membimbing dan memberi tunjuk ajar yang tidak ternilai harganya kepada kumpulan saya. Penghargaan yang tidak terhingga juga kepada para penglibat dalam soal selidik dan semua yang rela menerima temu bual daripada kumpulan saya. Komitmen atau rasa tanggungjawab ini amatlah diperlukan semasa melakukan kerja berkumpulan kerana jika tidak, tugasan itu tidak akan berjaya disiapkan pada waktunya. Pengalaman berinteraksi dan penyiapan tugasan melalui aplikasi-aplikasi seperti Google Meet dan Google Docs untuk melaksanakan tugasan ini telah membolehkan saya melengkapkan diri dengan penguasaan dalam teknologi digital. Kehebatan teknologi memang saya kagumi melalui pengalaman ini. Sampai di sini dulu refleksi saya. Secara keseluruhannya, projek membuat tugasan kerja khusus TITAS ini telah memberikan banyak faedah kepada saya. Tugasan ini merupakan satu pengalaman yang tidak dapat saya lupakan kerana tugasan ini telah memberi kenangan dan faedah yang berguna kepada saya dan ahli-ahli kumpulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji untuk pencipta alam semesta Rabbul Izzah. Dapat juga saya menyiapkan tugasan Tamadun Islam dan Tamadun Asia iaitu TITAS kod subjek MPU 3123. Sebelum saya meneruskan refleksi saya mengenai kerja khusus ini, saya Siti Khadijah binti Ahmad ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Zuriani binti Ibrahim kerana memberi tunjuk ajar serta memberikan peluang kepada saya dan rakan-rakan saya untuk menyiapkan tugasan
mengenai subjektivitas ini. Sekalum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan sekumpulan saya iaitu Farhana Aqilah, Zarina Nazira, Muhammad Zafri dan Nurul Ain yang sentiasa memberi pertolongan dan ilmu yang amat berguna kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya juga berasa gembira dan berpuas hati dengan hasil tungkus lumus dalam menyempurnakan kerja kursus ini. Walaupun terdapat beberapa kelemahan, namun semua ini tidak akan berjalan lancar sekiranya tiada kerjasama, sokongan, bantuan dan bimbingan daripada pensyarah dan rakan-rakan kumpulan saya. Walaupun terdapat kekangan-kekangan yang tidak dapat dielakkan seperti kekangan masa dan pelbagai lagi tugasan serta kerja khusus yang perlu disiapkan, namun akhirnya saya mampu menyiapkannya dalam masa yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ke hadrat ilahi, saya Muhammad Zafri bin Azman bersama rakan-rakan saya diberikan peluang dan kekuatan untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah kami iaitu Puan Zuriani binti Ibrahim dalam subjek MPU 3123 iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Tugasan ini telah memberi banyak informasi dan faedah kepada diri saya dan rakan-rakan yang lain. Setelah membuat kajian, saya mula mengenali dan memahami tentang sejarah tamadun-tamadun Asia dan Islam secara terperinci lagi. Pertama sekali, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada rakan-rakan kumpulan saya iaitu Farhana Aqilah, Zarina Nazira, Siti Khatijah dan Nurul Ain yang telah memberi kerjasama yang baik ketika menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada Puan Zuriani binti Ibrahim yang telah banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada kumpulan kami. Banyak perkara dan ilmu baru yang saya pelajari semasa mempelajari subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia iaitu TITAS. Saya akhiri refleksi saya dengan sekerap pantun. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain bin Abdullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan melimpah kurnianya dan keizinan pada saya menyelesaikan kajian tindakan bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang dipanggil TITAS yang merupakan sebahagian daripada tugasan yang perlu dilaksanakan untuk semasa ini. Sejuta penghargaan buat pensyarah bagi kursus ini iaitu Puan Zuraina Ibrahim di atas segala tujuan ajar, cadangan serta nasihat yang diberi dari awal permulaan sehingga selesainya kajian ini dijalankan. Ucapan setinggi penghargaan turut disertakan kepada ahli kumpulan saya iaitu Zarina Nazira, Siti Khatijah, Farhana Aqilah dan Muhammad Zafri kerana telah membantu menyumbangkan kerjasama berkumpulan serta sama-sama dalam menyiapkan tugasan ini. Tanpa bantuan mereka, tidak mungkin saya dapat menjalankan kajian ini. Akhir kata dari saya, hanya Allah yang mampu membalasnya. Segala jasa dan kebaikan semua terhadap saya. Hanya titipan doa yang mampu saya berikan. Semoga Allah sentiasa melampangkan segala kesulitan buat sekalian dan memudahkan segala urusan untuk semesta ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya pas pada ahli kumpulan saya. Untuk kesimpulan kajian pula, berdasarkan cambahan minda di sebelah, konklusi yang dapat dibuat ialah sukar untuk menafikan bahawa cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini bukan sahaja berbentuk serangan fizikal tetapi ia turut melibatkan serangan pemikiran dalam menanggapi perubahan yang berlaku pada zaman ini. Ada di kalangan sarjana barat yang cuba menyerang dari aspek psikologi manusia dengan mengatakan bahawa selepas keruntuhan kuasa Soviet, maka musuh barat seterusnya adalah Islam. Mereka ini telah menjangkakan akan berlaku pertembungan tamadun antara barat dan Islam. Perang psikologi ini akhirnya memberi kekuatan kepada barat untuk menerangi Islam dengan diciptakan pelbagai alasan untuk membenarkan serangan fizikal ke atas umat Islam. Perang seterusnya. Secara umumnya, masyarakat Islam menjadi mangsa kerana minda masih lagi dijajah. Umat Islam masih melihat segala yang di barat itu adalah manifestasi kemajuan. Sedangkan kemajuan fizikal mega mawar itulah yang sering ditegur oleh Ibn Khaldun di mana beliau meramalkan melalui teori kitaran tamadunnya bahawa akan berlaku pertukaran tamadun berasaskan peredaran zaman. Sesuatu yang di puncak itu pasti akan mengalami kemunduran dan kemunduran inilah yang sangat digusari barat kerana
Mereka tidak bersedia untuk berada di bawah kuasa lain, terutama kuasa Islam. Walaupun sejarah membuktikan di bawah pemerintahan Islamlah masyarakat Kristian dan Yahudi boleh tinggal secara aman damai dalam sebuah negara. Oleh yang demikian, umat Islam harus membebaskan diri dari cengkaman penjajah pemikiran ini agar dapat bangkit semula untuk menguasai dunia dalam bentuk baru. Ia hanya dapat dilakukan sekiranya umat Islam sedar bahawa agama Islam ini satu ajaran yang akan membawa manusia hidup pada alam mendatang walau apa cabaran yang dihadapi. Bebaskan minda dari penjajahan pemikiran moden demi mewujudkan dunia baru yang aman damai itu. Kegemilangan tamadun dunia yang dipelopori umat Islam suatu masa dahulu hendaklah dikembalikan kepada umat Islam untuk membangun semula. Tamadun kini kian mencabar dan sebahagiannya telah menghancurkan hakikat kemanusiaan dan menjadikan manusia sebagai haiwan yang berakal. Keruntuhan ini hendaklah diperjuangkan demi mengembalikan maruah manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Segala agenda tamadun dunia moden kini perlu segera diganti dengan peradaban yang membawa kemurniaan dan kesejahteraan manusia sejagat. Slide terakhir saya akan bagi kepada ahli kumpulan saya. Terima kasih. Ini merupakan senarai rujukan kajian yang telah kami senaraikan. Terima kasih.